Okay, insyaAllah. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Ini adalah direct continuation daripada sesi yang lepas. So, ini adalah sesi yang kedua. Dan sebelum kita lanjutkan ke apa yang kita, maknanya konten yang baru, just untuk recap sebab dia continuation. So, maksudnya asasnya still daripada apa yang kita dah cover minggu lepas lah. So, untuk recap, hopefully by now kita dah ada kejelasan maknanya dari segi the big why maksudnya in the first place kenapa yang kita buat benda ni dan kenapa, ataupun first yang paling besar adalah kenapa sistem tarbiyah tu in the first place, dan kemudian within that kenapa kita function sebagai murabbi hopefully kita dah tergambar bentuk dan apakah yang mencetuskan kita punya keseriusan lah. Kenapa kita serius, dan harapnya yang ada depan ni serius-serius lah kan? Kerana hakikatnya tak semua serius dengan, bukan hanya aspek inilah, maknanya dalam dakwah kita ni ada macam-macam aspek, tak semua orang serius dengan semua benda kan? So kadang-kadang kerana tak nampak apa kepentingan benda tu, contohnya kan. So sebab tu pentingnya untuk dijelaskan balik. So just untuk recap secara laju, at the end of the day, kita hidup ni sementara, dan apa yang paling penting ialah apa yang kita buat balik lah. Regardless of, nak cakap macam mana, selama kita hidup ni, dah berapa tahun yang kita hidup ni, kalau kita imbau ada benda yang good memories, ada yang bad memories, ada yang kita, alangkah baiknya kalau kita dapat ulang balik kan, macam-macam. Aku tak nak buat dah benda tu dan sebagainya. Tetapi yang kita, macam mana ada benda tak yang perasaan dia masih sampai sekarang? Perasaan bukan memori sebab ada benda yang mencetus, maknanya ada benda yang menjadi memori yang mencetuskan perasaan kita sekarang, yang mana perasaan kita sekarang terhadap benda tu tak sama dengan perasaan kita ketika kita melaluinya. Contohnya macam kita struggle nak belajar untuk SPM ke, kita struggle untuk tournament apa-apa ke, masa tu perasaan dia ada satu perasaan lah kita rasa, penat ke, struggle ke semuanya. Bila mencapai something at the end of that day, regardless, depend juga lah apa yang kita capai tu kan, mungkin bila kita tengok balik memory tu, kadang-kadang kita boleh ingat yang ketika tu perasaan kita tu, tapi perasaan kita sekarang melihat benda tu dia dah, mungkin dah jadi lain. Betul? Ada benda yang masih sama dan sebagainya lah. Kalau kita boleh faham benda tu, bila kita bayangkan di syurga, dan insyaAllah kita harapkan kita semua di syurga, tapi ada juga manusia yang di sebaliknya, di neraka. Agaknya perasaan dia terhadap benda, kalau dia ingat balik benda yang dia dapat kat dunia, sama tak? Contohnya dia kat dunia ni enjoy lah, oh, aku enjoy, aku apa semua ni. Lepas tu na'udzubillah, kalau dia masuk neraka, adakah dia masih macam neraka-neraka pun kita enjoy kat dunia dulu kan? Ada possibility tak? Macam, ataupun kita struggle, adakah macam contohnya antara manusia yang paling struggle kat dunia ni para nabi kan? Adakah kat syurga dia macam syurga juga, tapi aku still menyesal lah struggle. There's no such thing kan. Hanya, so similarly apa yang kita akan lalui tu, yang pentingnya kat satu, sebab apa yang kita lalui sekarang ni dia akan berlalu dan dia tinggal memory. Tapi outcome of that, apa yang kita lalui itu yang penting at the end of the day. So yang tu yang kita kena ingat, sebab hakikatnya kalau kita tak laksanakan tugas, kalau kita enjoy apa pun, adakah kita rasa kita akan happy masa itulah kan? Ketika itu bila kita melihat balik kan, hatta kalau kita tergambarkan, hatta orang yang dalam syurga pun ada yang jealous kepada orang yang lebih tinggi, apatah lagi kalau kita nak tengok, takkan jealous langsung lah kot kalau kita tengok member kita yang enjoy di dunia. Na'udzubillah, harapnya tak adalah member kita kan, tapi orang manusia lain yang enjoy di dunia, tapi akhiratnya na'udzubillah dia diazab Dan hatta kalau siapa yang biasa tadabbur Quran, kadang-kadang kita perasan ayat-ayat sarkastik dan sindiran yang berlaku. Macam kau dah dapat apa yang pernah baca ke ayat-ayat macam orang di syurga bila dia tengok orang neraka, terutamanya orang yang seksa dia dulu kan, kau dah rasalah apa yang dulu dah diberitahu kat kau tapi kau abaikan dan sebagainya. Ada dialog yang begitu Okey. So sebab tu kita nak kena faham, sebab ada juga orang yang kadang-kadang zahirnya kita nampak macam sama tau. Macam contohnya kalau kita ambil spesifik yang kita buat ni, kita jadi murabi, dia jadi murabi, kita buat usrah, dia buat usrah, contohlah. Tapi kadang-kadang kita tanya, rupanya ada orang yang memang
dia suka bergaul. Kenapa ni? Oh ni lah, saya memang suka bercakap dengan orang, seronok kan. So Zahir buat benda sama pun belum tentu nawai tu sama, direction sama dan balasannya sama. So sebab tu kejelasan kenapa kita buat tu. So similarly lah kalau kita cakap dalam konteks yang solat pun ada yang, kalau ayat apa, allazina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Sebenarnya hakikat yang apa dia buat tu riak lah, maknanya dia nak orang tengok je, bukan sebab Allah pun. So walaupun zahirnya dia buat, tapi balasannya mungkin berbeza, na'udzubillah. So sebab tu kena ada kejelasan tu supaya properly apa yang kita buat tu kerana kejelasan dan kita buat dengan baik lah. So kita dah juga cerita pasal bagaimana kita nak memahami tugas Nabi SAW dalam keadaan Nabi SAW ketika dia wafat belum tercapai rahmatul lil alamin. So kita dah bincang benda ni yang lead kepada kita memahami kenapa para sahabat ditarbiah sedemikian rupa. Dan kalau kita faham benda tu, itulah model yang dibawa balik oleh Hassan al-Banna, Al-Maududi dan sebagainya. Dan kenapa kita melalui benda tu untuk repeat apa yang trajectory sahabat itu. Yes. Tadi saya nak relate dah tadi kan. Relate kan macam yang kita cakap tadi, kalau yang orang tu dia susah-susah kan, dia susahnya perasaan itu kan. Maksudnya dia susah-susah tapi berbaloi apa yang dia susah tu kan. Macam yang tadi aku masuk neraka kan, tapi aku enjoy kat dunia. Pak macam mana nak relate? Apa relate? Okay, yang tu dia mau kepada soalan, ada ke possibility, ada ke kemungkinan orang yang dia enjoy kat dunia, tapi enjoy yang maknanya maksiat apa semua tu, kemudian dia masuk neraka, dalam dia azab tu dia still rasa macam at least berbaloi dah kita enjoy kat dunia. Hakikatnya tak possible lah kan, maknanya so tu lebih kepada nak memberi gambaran. Kalau kita terliur pun melihat serta-serta benda di dunia ni, kita kena realise benda tu tak berbaloi. Sebab kita sendiri akan tak rasa benda tu berbaloi lah. Tak ada komunikasi. Tak tahu lah kalau orang fikir. Sebab kalau orang, okay, satu pasal gambaran syurga neraka ni pun satu hal. Sebab kalau kita tengok TV ke kartun ke apa, kadang-kadang gambaran pasal syurga neraka ni didominasi oleh gambaran-gambaran orang barat yang menyebabkan taklah menakutkan sangat neraka tu. Tak tahulah kalau dia cuma gambaran tu, even gambaran yang quite interesting, syaitan penjaga neraka tau. Kalau pernah tengok kita Islam mana pula syaitan tu yang dibakar sekali kan. Dan ada gambar, kalau yang komedian dia selalu buat joke macam ni. Kalau semua orang yang macam ni yang masuk syurga, mesti mandop kan dalam syurga tu. Faham tak? Memang tak enjoy lah. Baik aku masuk neraka dengan orang-orang yang happy, enjoy. So dia tak tergambar reality seksa kat situ tu. Dia gambaran tak tahu apa benda, tapi dia bila macam tu, so mungkinlah boleh timbul macam, oh at least aku enjoy kan. Semua-semua kaki enjoy je kat neraka tu kan. Tapi kalau kita, sebab tu ayat-ayat pasal apa yang berlaku kat syurga neraka dalam Quran tu kena dihayati betul-betul, yang menyebabkan tak sempat nak fikir pasal orang dah pun masa tu. Kita kulit-kulit kita kena bakar apa semua. Tak ada sebab at least member-member dia tak no such thing. So gambaran tu more kepada satu ialah tak berbaloi pun kita nak enjoy sekarang kalau benda tu membawa ke neraka. Dan kalau kita suffer sekarang, suffer in the sense that struggle, kurang rehat dan sebagainya tu, adakah kita, sebab kalau kita tengok orang yang dah berjaya dalam bisnes pun, bila dia cerita masa awal-awal dia dulu struggle apa semua tu, adakah dia menyesal? Biasanya itu jadi macam mau kepada kenangan manis kan, macam apa yang aku lalu dululah, yang ini yang aku kecapi kan. So dia macam motivate orang lain untuk go through benda yang sama, jangan putus asa dan sebagainya. So similarly apa yang kita nak cakap tadi lah, maksudnya apa yang kita lalui sekarang, mungkin kita belum lalu sangat lagi pun, tapi maknanya apa yang para sahabat dah lalui, benda tu kalau kita tanya dia beri pilihan just ni, adakah manusia yang suka-suka nak lalu benda tu? Dia hanya kerana dah ditanam akhirat tu lah kan. So point dia kat sini ialah dalam kita buat decision apa-apa, make sure yang first kita consider ialah aku akan rasa berbaloi aku buat benda ni ke tak masa di akhirat ni lah kan. So that's the only criteria lah sepatutnya. Dan ia memandu kita dalam semua decision sebenarnya. Sebab tu kita ni dah tanya tu, dia keluar tajuk sikit, tapi yalah under the umbrella yang kita sebenarnya kita memang nak kena rasa juga
dan orang yang kita bina pun kena rasa benda ni. Sebab benda ni bukan just dalam cerita, sebab kadang-kadang kita ni dalam cerita ada konteks agama sikit. Tapi sebenarnya dia sepatutnya menatijakan semua decision making dalam semua benda dalam hidup. Contoh apa memilih pasangan hidup. Dia ada aspek tu. Macam ada benda yang macam antara, tak tahulah kalau yang ikhwah kat sini macam ni kan, tapi antara perasaan antara ketakutan ramai lelaki termasuk ikhwah untuk kahwin dengan wanita yang baik, dia takut nanti dia tu macam serius je aku tengok kan, mesti dalam rumah tangga tak, dia ada ketakutan dia baik, yang tu macam hu-ha-ha sikit. Tak tahulah, dia kadang-kadang consideration tu quite interesting. Dia more kepada apa yang dekat lah. Dia tak fikir yalah rumah tangga tu jadi apa, adakah menghala ke syurga anak-anak, siapa nak, macam apa didikan dia dan sebagainya. So dia sepatutnya memberi kesan kepada semua decision making lah. Menjawab ke tadi? So dia mau mindset bila kita nak decide apa, benda ni akan menyebabkan aku puas hati kat akhirat ke aku menyesal dengan decision tu lah. Itu dia punya long term tu. Dan ada benda, dan itu satu dari segi baik buruk tu senang cerita, tapi ada juga orang yang buat benda baik tanpa dia realise benda baik tu membawa ke mana lah. Apa ganjaran besar di sebalik benda ni. Okey, kalau nak cakap jadi bawa usrah, jadi murabi, dia ada beberapa tingkatan yang semuanya macam ada reward yang tertentu. Tapi betapa lumayan tu mungkin berbeza. Contohnya anak just conduct, setiap kali liqah kita ada baca Quran, ada pahala dia. Kita ada contohnya kalau dia silap baca Quran, kita tegurkan, membaiki tahsin Quran, ada pahala juga. Ada tazkirah sikit, ada pahala juga dan sebagainya. So itu dah satu ganjaran yang besar berbanding kalau tak buat benda tu. Tapi kalau orang yang kita faham yang sebelum ni kita cerita benda yang lagi besar ni, dia much beyond that. Maksudnya bukan sekadar pahala kat situ je. Kita train dia untuk mempunyai misi yang besar dan kemudian dia pula akan, dia akan jadi piramid yang ke bawah tu. So pahala yang dia gandaan dia jauh lebih besar daripada yang tadi saja kan. So itu just nak tunjuk contoh orang yang bawa usrah untuk tazkirah saja atau untuk dia saja, untuk majlis ilmu saja, dengan untuk membina dia supaya dia boleh membina orang lain, itu pun ganjaran yang amat berbeza lah. Dan amat yang satu ni terputus bila dia mati. Faham maksud? Kalau kita buat baik satu hal, tapi bila kita mati amalan tu terhentilah, kecuali amal jariah kan yang terus berjalan. Kita train dia untuk jadi baik. Bila dia amalkan, pahala itu dapat juga kepada kita kan, tanpa kurangkan pahala dia. Tapi bila dia mati, habislah. Kalau kita train dia untuk dia jadi baik dan train orang lain, macam mana Rasulullah buat pada sahabat sampai sekarang, maknanya tak pernah putus kan. So maknanya semua tu baik, tapi tangga ganjaran tu amat jauh berbeza lah. So sebab tu kita nak bagi gambaran keseluruhan supaya kita kejar yang the best possible tu kan. Maksudnya disebabkan itu kita rasa macam mana murabi ni, kalau dia faham benda tu, dia jadi kurang berpuas hati kalau anak buah dia hanya baik dia seorang. So bukan kita kata buruk sangat, taklah buruk, tapi sebab kita target much beyond kan. So begitulah. Okey, itu jugalah tujuan dibina sistem tarbiyah kita start ini untuk emulate apa yang Nabi Muhammad SAW buat kepada para sahabat, untuk membina tulang belakang dakwah tu. Okey, so just untuk recap kaitan antara setiap benda. So hari ini insyaAllah kita akan more in depth cerita tentang marhalah tarbiyah. Tentang marhalah tarbiyah. Sebab kenapa kita bincang macam tu, sebab apa yang kita bawa tu ada terkait kat situ lah. Kita bawa marhalah yang berbeza, ceritanya berbeza. Dia part of sistem tarbiyah, part of metodologi perubahan dengan kesan dakwah. So ultimately at the end of the day, ni cerita yang amat besar tu lah kan, rahmatan lil alamin. So hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kullu lillah. Okey, sebab ni kita dah cerita itu, tak perlu ulang banyak, just untuk refresh. Sebab nanti kemudian kita akan cerita setiap elemen tu, dia semua balik kepada sini. So sebab tu nak refresh. So kita dan anak buah kita, hopefully ini yang kita nak bina secara serentak, mampu buat empat kapasiti ni lah. Sebagai ahli tarbiyah, kita sedang di tarbiyah. Kita membina jundi-jundi untuk dakwah ni. Kita bergerak dalam medan yang kita disusun.
dan kita benda penggerak dakwah yang tak jadi jundi lah. Dan ada 3 benda serentak yang sepatutnya berlaku dalam setiap wasilah kita. Mainly apa yang kita bincang ni macam banyak berat kebahan dan kefahaman lah, kesatuan kefahaman. Cumanya kita ada sebut juga pasal isu disiplin, komitmen itu, dan juga muasyah. So hopefully aspek ini akan maknanya dos dia akan ditingkatkan hari inilah. Hopefully ataupun ke depan dalam keadaan biasanya muayyashah, ukhuwah dan takaful ni dia makin teruji dan makin terbina bila kita start buat kerja sama-sama. Dan sebab masa tu baru masing-masing akan ada struggle masing-masing dan macam mana saling bantu. Masa kita masih berteori ni tak nampak sangatlah apa yang susahnya nak ukhuwah tu kan. Sebab tu dia jadi interesting mencetuskan ukhuwah. Biasa kita buat program ukhuwah apa? Biasa main-main kan. Futsal. Boleh? Futsal. Yalah, futsal, main riyadhah ataupun berkelah kan. Tapi itu titik mula yang baik untuk mengakrabkan towards ukhuwah. Cumanya orang yang hanya berukhuwah di situ belum tentu dia boleh remain berukhuwah dalam keadaan yang getih dalam high pressure punya ni kan. So sebab itu nak katanya sistem tu dia sepatutnya merangkumi semua benda lah kan. Walaupun dia bermula itu. Sebab kalau kita nak reflect ukhuwah yang paling hebat dalam sirah, antum terbayang kat mana? Ada contoh tak? Yang macam kita kata macam wah. Waktu perang lagi. Kalau muhajirin baru hijrah dan ansar offer macam-macam tu, itu kita kata macam ukhuwah tinggi kan. Tapi sebelum tu dia pernah main futsal sama juga. Dia pernah tanya macam mana ukhuwah dia macam tu walaupun dia tak pernah jumpa. Dia berniaga. Maknanya jumpa masa niaga. Maknanya kan muhajirin tu walau mungkin adalah individu tu, tapi as a whole dia bukannya pernah ditemukan ketika tu kan. So macam mana? Pernah fikir? Tak nak. Tak apa nanti tu. Macam tak fikir akidah kan. Biasa jawapan standard begitu. Tapi tak terfikir dalam realitinya. Kita yang berada kat situ macam tak kan. Jawapan standard biasa kita akan relate dengan akidah keimanan, akidah. Tapi pernahkah kita macam kita nak beri ukhuwah ni? Jom kita teguhkan akidah. Pernahkah kita buat macam tu? Biasa futsal lah, kita ada default gambaran berukhuwah tu kan. Tapi maksudnya ukhuwah macam mana cakap benda ni macam mana tak tahulah kalau nak petik pengalaman tak apalah, nanti tu bila kita masuk ke topik tu nanti tak sampai pula kita ni. Tapi itu quite interesting lah bila kita nak relate apa yang berlaku dalam sirah dan apa yang kita dapat belajar dari situ dan kemudian apa yang kita buat. Kadang-kadang dia ada disconnect sebab kita terlupa benda tu. Anda teringat kalau anda rasa batch sebab antum UAE kan? Antum bukan? Antum UAE. Tapi batch atas-atas lagi batch. Antum pernah sebab kenal Alif pun nama dia. Siapa lagi seorang nama dia? Ana lupa. Tapi ana rasa quite interesting usrah tu sebab tu masa tu ana baru balik. Asma Alif. Entah sempat dia atas berapa? Jauh lah. Rasa batch yang tu masa ana sampai tu rasa quite interesting dalam konteks dia orang punya assignment usrah. Dia orang jumpa actually 4 kali seminggu tau. Sekali waktu usrah, waktu liqah usrah. Sekali iftar sekali, memang wajib. Maknanya tugasan usrah dia liqah usrah dah jumpa dah. Iftar make sure seminggu sekali iftar sama-sama. Masa tu nakib tak adalah. Qiyam sama-sama sekali seminggu. Dengan riyadhah sama-sama sekali seminggu. So bila kita nak jumpa dia as a group, dia aura dia lain macam sikit lah berbanding group lain. Yang sebab diakrabkan tu sampai 4 kali seminggu as a group kena complete. So itu satu, banyak aura dia macam. Even then bila ditugaskan dengan tugasan dakwah, so seorang jadi ketua dan sebagainya, baru teruji level yang lain. Sebab bila ketua teguh macam ketua teguh yang group dia, walaupun dia sambut satu serah, tapi bila salah seorang jadi ketua, so cara dia handle tu dengan ketegasan dia, contohnya so dia muhasabah ni dah terasa pula. So
nak katanya bukan nak kata benda yang dia buat tu tak baik, amat baik. Tapi nak katanya ujian berukhuwah di ketika yang macam kata pressure yang tinggi apa semua tu, ujian dia lain lah. So sebab tu biasanya muhasabah pasal ukhuwah ni dia lebih mendalam ketika itu. Dia perlu disemai dari awal. Tapi ujian-ujiannya bila kita bekerja secara grup lah. Sebab masa tu yang biasanya, masa kita happy-happy ni jarang lah berlaku guris-guris hati ni. Masa tu yang macam mana kita nak handle terguris-terguris ni. Untuk itulah tip-top punya ukhuwah lah kan. Dan sebab tu bila kalau kita kata bonding sesama tim askar, dia lain macam lah. Sebab dia sampai macam kita sanggup mati untuk apa, kalau kita tengok cerita tentera pun kan, macam contohnya bila seorang kena tembak jatuh, dia memang akan pergi untuk drag balik yang member tu kan. Walaupun kalau kita, tapi bukankah kita risikokan diri kita kan. Contohnya kalau orang awam fikir macam tu. Tapi anyway, so itu antara benda-bendanya yang para sahabat memang dia diuji lah. Kalau kita tengok sirah, tak apa. Kita masuk ni balik. Manhaj tarbiyah, so 4 elemen kita dah cerita itu, murabi, mutarabi, manhaj nabiyah. Dalam manhaj tu kita ada objektif atau ahdaf, wasail, muhtawa atau bahan dan penilaian takwim. Kat sini ana rasa macam ada dalam dokumen yang berbeza, kadang-kadang word yang digunakan berbeza tapi yang last tu penilaian okey. Proses yang perlu berlaku, kita just to recap, ta'rif, takwin, tanfiz. So kita pun dah jelas generally apakah proses-proses ni. Yang kejap lagi kita akan bincangkan dengan lebih praktikal lah. Yang tu pun akan depend kita dah sedia bawa ke, belum bawa ke, akan bawa ke, dah ada grup ke tak ada grup. Sebab kalau kita cakap dia orang dah kat sini, dan kita akan fikir yang ni lah. Tapi kalau dia baru kat sana, kita akan fikir maknanya step by step. So kita akan berteori dulu, tapi insyaAllah after habis slide ni kita akan bincang untuk realiti antum masing-masing lah. Okay, ni contoh tu kan. Alright. Okay, ni pun dah cerita itu. Harapnya gambaran keseluruhan ni dah ada lah. Maknanya kita dah terbayang, at the end of the day, kalau semua ni berjaya, nak dia menjadi orang yang yakin tugas dakwah dia, satu. Kedua, dia yakin tugas dakwah ni perlu, kalau nak berjaya perlu berjamaah, dan dia yakin dengan jamaah ini. So itu basically untuk sampai kat that level lah. Of course, bila sampai tu perjalanan masih panjang. Pendetailan yang seterusnya akan berlaku. Tapi ini biasanya cerita yang core yang di fasa yang awal. Okay. So itulah yang kita sebut tiga tu. First kali sebelum tu ialah mahu dibentuk dulu kan. Kemudiannya dakwah tu menjadi darah daging, dan kemudian menggabungkan diri dengan jamaah untuk dakwah. Dan kita pun dah, ni soalan yang itulah. Dan masing-masing dah dapat akses. Boleh kalau nak buka ni sekarang pun rasanya boleh kan. Dan kita akan tengok kejap lagi. Now, so everything start somewhere. So insyaAllah itu adalah recap, dan kita akan mulakan sekarang untuk sedikit konten yang baru. Sebelum kita masuk, kita akan menconteng mungkin kat whiteboard ni kot, benda yang lebih ni. So everything tu kenapa rasanya pernah dengar ni kan? Begin with the end in mind. Salah satu daripada 7 habit. Kadang kata, tapi 7 habit ni bukan Islamik ke macam mana? Bukan hadis, bukan Quran. Tapi dia tahu kan 7 habit ni apa asas dia tulis 7 habit ni? Dari mana dia dapat 7 tu contohnya? Dan item-item yang 7 tu lah. Kau pernah baca ke? Tak pernah? Pernah? Tak ingat. Sebab ni salah satu. Siapa ingat yang lain contoh? Rasanya yang antara, kalau seek to understand before to be understood, kalau silap ada word macam tu. Tak tahu. Sebelum kita nak orang faham kita faham orang dulu. So, okay. Basically 7 habit ni dia based on kajian lah sebenarnya kan. So dia macam dia mau kepada, kalau dalam bahasa kita, dia mencari sunnatullah yang maknanya apakah kunci-kunci yang menyebabkan orang berjaya. So atas kajian, atas ramai orang yang berjaya ni, tengok dalam trik-trik ni dia boleh disimpulkan dia ada 7 habit yang sama. Ni salah satulah, maknanya sebelum dia buat something tu dia dah clear apa yang dia nak kat ujung tu kan.
Proaktif. Having first be proactive. Okay. You begin with the end begin with the end in mind. Put first thing first. First thing first. Win-win. Win-win. Seek first to understand, then to be understood. Okay. Synergize and to sharpen the saw. Apa dia so? Pernah dengar semua-semua benda tu? Dia tu keyword yang men-trigger konsep dia lah kan. So, yelah kadang-kadang kalau anda ingat lagi macam kalau sharpen the saw tu dulu antara antara suggestion lah kita kat Perancis dulu tu, bila kita syura apa semua tu memang stress lah, high level stress kan, sebab fikir benda yang besar dan sebagainya, dan fikir satu negara punya sistem. So masa tu start aktif lah, dia jaga, dia datang, dia kata kau syura macam ni macam semua sampai otak dah berasap lah. Masa dia kata macam ni tak boleh ni, dia kena yalah, dalam bahasa dia kata kan ada sharpen the saw punya konsep tu kan, maksudnya dia punya analogi sharpen the saw tu ialah kalau orang yang duduk gergaji-gaji tanpa dia pernah tajamkan balik, memang lala tumpul lah. So kita kerja keras tapi dah tak ada hasil lah. Hanya dia macam bayangannya kita orang dah sampai ke situ lah, macam sampai lewat malam bersyurau apa semua, tapi hasil dia amat ni kan. So antara benda yang anda teringat sampai sekarang ialah kalau anda nak syurau, pastikan ada french fries kat depan. Itu antara benda-benda lah. Dia menukar mood lah sebenarnya. Semua orang fresh, semua orang ni kan. Ada lagi benda-benda ni, tapi yang tu yang anda masih ingat lah, yang menyebabkan, harapnya itulah bolehlah sharpen. Dari sini boleh increase motivation, energy and work-life balance by making time for renewing activities. Renewing. Alright. Of course ni salah satu lah. Of course kalau dalam list dia tu nombor 2 kan. Satu tu proaktif, dan harapnya kita semua menjadi lebih proaktif lah dalam konteks dia dalam macam-macam. Saya rasa kita boleh identify kita ni being proaktif atau tidak. Kalau dalam sistem tarbiyah, kalau nak cakap macam ni, dalam sistem tarbiyah ni, konsep tarbiyah kita logik tak kalau kita macam ni, hantar ni makin tak fit dah. Itulah tim I tak buat riadah lama dah. Logik tak jawapan tu? Logik No, failure dekat mana masalah dia? Satu, kalau cerita proaktif itulah, maksudnya dia hanya akan berjalan kalau orang susun untuk dia ke dan sebagainya. Itu satu. Kedua, kalau ikut apa yang Al-Banna gagaskan, anda ingat 7 maratib tak? Yang pertama apa? Individu Muslim. Itu keyword kan? Siapa tahu ajak dia? Sebab 7 maratib amal. Okey, 7 maratib, faham ke ayat kalau anda sebut 7 maratib amal, apa maksud dia kalau translate bahasa Melayu? Sebab maratib tu bahasa Arab, amal pun bahasa Arab. Bahasa Melayu dia apa? 7 tingkatan amal. Amal tu bahasa Arab, bahasa Melayu apa? Amalan. Yalah, sebab kita dah ambil bahasa Melayu. Tapi kalau cuba word lain supaya perbuatan kan. Okey. 7 tingkatan perbuatan. Macam tak sedar lah bunyi, tapi sebab nak supaya tak diganggu dengan bahasa Arab tu. Okey, 7 step perbuatan Okey. 7 tingkat perbuatan lah kan. Kalau kita kata 7 step tingkatan, analiskan 1 2 3 4 5 6 7. Antum akan expect verb ke noun? Kita akan present 7 step perbuatan. 6. Noun apa? Kawan ni betul. Noun apa? Noun kata nama. Verb kata kerja kan? Okey. Kalau anda kata saya akan present, saya akan tunjukkan, saya akan senaraikan step-step perbuatan. Kau akan expect kata kerja ke kata nama? Kata kerja kan? Okey. 7 step yang perlu kita buat lah. Okay. So kita akan expect, basuh muka, gosok gigi, macam tu kan? Bukan gigi. Sebab gigi tu dah jadi noun kan? Gigi putih. Itu hasil pula. Okay. Bila kita selalu, okay. So 7 maratib amal, by default, dia sepatutnya
akan listkan amal kan? Individu Muslim amal ke kata nama? Kata nama. Keluarga Muslim. Okey. Agaknya Al-Banna memang dia listkan noun ke dia listkan verb? Adakah dia listkan kerja ke dia listkan benda? Dia listkan kerja. Okey, betul. Dan siapa yang baca memang dia listkan kerja. Apa? Okey. Individu Muslim. Kerja ni apa sebenarnya? Apa ayat lengkap kerja ni? Sebab individu Muslim tu dia kita hafal individu keluarga tu keyword untuk kita faham, untuk kita mudah ingat. Tapi dia actually apa yang Al-Banna sebut, Al-Banna tak sebut keyword, Al-Banna sebut ayat dia. Kamu sepatut buat apa? Siapa tahu? Tak tahu. Siapa pernah baca? Ke tak pernah baca? Macam tu je kan? Betul. Okey, isu kita ada benda tu sebab kadang-kadang kita kita dalam matematik, kadang-kadang kita belajar konsep tu dimudahkan dulu kan. Bila kita sampai form berapa baru dia didedahkan lebih besar. Isu kita dengan benda-benda ni, apa yang kita dedahkan darjah 2 tu lah kita bawa sampai mati. Faham kan? Dia sebab awal tu macam masa dia expose first time, dia tak boleh lah cerita benda tu. Satu, susah nak ingat based on berbanding keyword. Kedua, dia jadi berat. Awak buat ni dia berat. First introduction ialah dia macam gambaran macam kita tak terasa kita kena buat, tapi ada benda tu kan. Step by step. Tapi bila sampai level kita nak buat, kita kena tahu lah apa nak buat tu. So kalau hal Al-Banna sebut martabat amal yang pertama ialah islah nafsihi hatta yakun, dan tu dia listkan 10 muasafat yang kita sebut 10 muasafat lah. Qawil jismi, matinul khuluq, salimul akidah, sahihul ibadah dan sebagainya. Apa maksud islah nafsihi hatta yakun? Membagi dirinya sehingga menjadi 10 sifat 10 muasafat. Kalau based on Al-Banna, siapa punya kerja menjadikan 10 muasafat tu? Siapa yang bertanggungjawab? Di sini kan? Maknanya dia kata kalau seorang tu jadi ikhwah, first step je lah islah diri dia sendiri sehingga settle 10 muasafat. Bila tak settle 10 muasafat, dia tak boleh nak cakap sebab orang tak buat program untuk saya. Sebab itu tanggungjawab awak. Bukan tanggungjawab, dia bukan list. Ini adalah senarai tanggungjawab jawatan kuasa tarbiyah. Dia tak cakap tu. Dia kata ini adalah kerja setiap islah keluarganya, islah. Okey, kalau yang kedua, Baitul Muslim. Apa? Siapa boleh agak apa kerja dia? Berkahwin. So anda tanya ni sebab ramai je yang orang post kan kat Instagram kan. Alhamdulillah hari ni lengkap maratib yang kedua. Sebab dia kahwin kan. Agaknya memang Al-Banna kata ke tangga yang kedua berkahwin. Kena dengar apa? Nanti kita buat revision So harapnya ni men-trigger untuk masing-masing cuba tengok apa exactly yang Al-Banna sebut Kalau kita tengok ke situ memang ada word Baitul Muslim dan kemudian ada perincian-perincian dia. Anda lupa word awal dia sebab yang tadi islah nafsihi, yang kedua tu takwin ke? Anda lupa kalau word Arabnya. Anda tak bawa pula. Tapi okey, dia punya pembinaan. So kalau dalam konteks takwin Baitul Muslim dan apa dia punya perincian, memilih pasangan. Kalau tak kahwin yang siapa-siapa lah tu klaim maratib tu ada lah. Pilih pasangan, posisikan pasangan sesuai. Ada ayat dia. Mendidik adik keluarganya supaya menghormati gagasannya, memelihara setiap adab Islam dalam setiap sudut hidup berumah tangga, teliti ketika memilih isteri, didik isteri tentang hak dan tanggungjawabnya, didik anak dan pengasuh dengan baik dan besarkan mereka berdasarkan prinsip Islam. Itu wajib bagi saudara semua. So kalau kita perasan kat situ, dia bukan hanya isu isteri, dia isu anak. Ada juga pengasuh kat situ. Kenapa pengasuh tu penting sangat? Sebab idea dia, sebenarnya kalau kita faham tingkatan tu ialah setiap tingkatan tu yang mempossiblekan kita untuk buat benda buat yang lebih atas. Kalau kita sendiri pun memang fail mendidik diri kita, nak cerita apa, keluarga nak cerita apa, masyarakat dan sebagainya, dan kita tak boleh sustain ke atas yang cabaran dia makin besar. Tunjang besar pada kita sebenarnya dua yang pertama tu. Satu, diri kita ada quality. Second, kita ada support system. Kita support system Dan bila dia sebut tu, maknanya family paling kurang kat situ. Family, parent, isteri, anak-anak.
paling kurang memahami dan supportive dengan tanggungjawab ni. Kalau dia orang pun sebenarnya tak puas hati, pernah jumpa tak anak-anak yang macam kalau kawan-kawan kita yang anak ikhwah yang sebenarnya ada negative impression sebab ayah dia sibuk dakwah. Kan? So maksudnya ada mungkin missing dia, mungkin tak faham, mungkin banyak. So dia ada persepsi tertentu yang kalau itu berlaku, boleh ke dia jadi support system? Maknanya bila ayah dia struggle dengan dakwah tu, keluarga lah support. Dia akan susah kan, malah dia akan blame lagi kan. Itulah tu. So sebab kita belum diuji benda yang macam dakwah tu menyebabkan terganggu financial apa semua kan. Dan kalau keluarga pun kata dah agak dah. So lagi lah, dan tak boleh jawab. Pengasuh tu quite interesting siapa yang ada pengasuh lah. Ada beza tak macam ni kalau kebetulan memang dua-dua sibuk dua-dua sibuk dakwah. Ayah sibuk dakwah, mak sibuk dakwah, dia duduk dengan pengasuh. Lepas tu anak dia tanya, ayah dengan mak bagaimana Itulah yang awak tu sayang awak tak tahu sayang awak ke tak Asyik tak ada je. Kalau macam tu dia rasa apa? Kalau pengasuh boleh bayangkan kalau pengasuh dia tengah berjuang fisabilillah, kita doakan. Tak tahulah ada. Tapi point dia kat situ, kenapa sampai didikan pengasuh tu jadi penting? Sebab support system tu lah. So dia tak semudah dah kahwin tu. Alhamdulillah. Maratib amal. Dia masih memilih tu satu. Lepas tu hak dan tanggungjawab isteri dia, maknanya kita kena didik dia. Ini tanggungjawab dia, ni hak dia. Anak-anak pun sama dan sebagainya. So support system So itu yang nak kena revise lah. Baca balik apa yang sebenarnya kena buat tu. Satu. Dan kalau kita tengok dalam tu, yang 3 step yang pertama masih boleh mampu kita buat, masih dan kena buat secara individu. Kita tak boleh nak kata kenapa keluarga buat itulah jawatan kuasa tarbiyah tak jaga keluarga saya. Dia tak boleh buat. Bukan kita kata kita tak saling tolong, tapi tanggungjawab asasi tu kepada kita. Kepada masyarakat pun sama Kalau orang tak buat kerja ke masyarakat, dia tak boleh nak kata sebab tak ada kawasan buat program ke apa. Dia, kalau ambil yang 7 Habit tu, kita lah yang proaktif untuk buat benda tu Tapi beyond that, memang tak mampu untuk mana-mana individu buat secara kapasiti individu lah. So wajib buat secara berjemaah. Itu cerita. So kenapa cerita benda tadi? So kita pun kadang-kadang tak tahu, itu rupanya. Sebab kadang-kadang kita hafal, ada setengah orang dia anggap individu Muslim tu membayangkan kita bawa usrah, which is not Sebenarnya individu Muslim yang pertama tu ialah kita train dan kita bina diri kita sampai 10 cukup 10 musafahat Dalam konteks tu macam mana? Apa yang kita buat dengan usrah semua ni? Dia punya ultimate aim kalau kita sampai kepada level 03 tu sebenarnya ideally ialah dia dah realise dia kena pikul benda tu. Kalau kita tak ada pun, dia dah menerima tanggungjawab bahawa aku kena lengkapkan 10 musafahat ni untuk diri aku. Sebenarnya dalam 10 musafahat tu ada satu je yang agak dependent sebenarnya. Yang isu fikrah fikrah dakwah yang macam susah kalau kita faham-faham sendiri, kadang-kadang tak tahu lah nasihat apa yang kita baca tu kan. Tapi isu ibadah, adakah kalau kita tak ada source untuk cari sendiri? Sepatutnya ni kan settle kan. Isu jasadi semua, isu tajam, banyak membaca mushaf. So sepatutnya kalau kita dah realise itu tanggungjawab kita, tak boleh nak bagi alasan kenapa kau ni tak rajin membaca Itulah nakib tak pernah assign. Apa hal pula kan dia, faham So kita sepatutnya tak jadi gitu. Kalau tak kita kalau tarbiyah kita melahirkan orang yang totally dependent, dia pelik Adakah para sahabat dilatih untuk menjadi dependent? Ke independent? Faham ke buat ni? Dia jadi independent kan? Maksudnya sebelum dia sahabat-sahabat yang Nabi tanya, nanti kamu akan berhukum dengan apa tu? Yang macam dia nak Musa'ah So dia tanya dan kata ayat Allah, sunnah, lalu istihad apa semua kan? Okey, dia maknanya bila dia lepaskan tu dah dia training selama ni untuk boleh dia mampu untuk lead di sana tanpa ya Rasulullah, mana ada accommodation masa sekarang, tapi dia tak jadi dependent, dia dilatih untuk jadi independent sampai ke serata dunia. So kita pun sepatutnya gitu So dia jadi pelik kalau kita, anak buah kita semua jenis macam kalau habit yang pertama tu fail kan, semua tak proaktif kan, macam kenapa tak buat apa pun kan, kita tunggu arahan. So kita bila membina tu kita kena ni okey. Now kita nak bincang benda ni, kita kena jelas big picture kita. So temu big picture dan kita punya puzzle kita kat mana. Faham ke analogi ni? Sebab bila kita kata ni lah big picture dia dan aku menyumbang untuk puzzle ni, dia kena fit lah. Dia tak boleh macam kau buat apa ni kan untuk menyumbang ke tu, tapi ada kaitan tak?
boleh masuk tak? Tak boleh masuk. Faham? Dia macam pelik. So, secara besarnya, Islam ni untuk satu dunia. Siapa yang clear macam mana Islam, macam mana Malaysia ni, puzzle Malaysia ni fit kepada satu dunia? Siapa pernah ada gambaran macam tu? Malaysia ni kena jadi apa untuk supaya Islam tertegak di atas satu dunia? Ada pernah fikir tak? Walaupun ni level yang agak tinggi lah. Tapi at least secara abstrak, secara operasi tu, siapa yang... Sebab anak, kebetulannya sekarang ni anak ahli DPN. Yang tahu ke pasal DPN? Dewan Perwakilan Nasional, so syura yang tertinggi di Malaysia. So anak adalah terdedah dengan benda ni sebab memang akan membincangkan dan memang akan link dengan apa yang berlaku satu dunia lah. Pergerakan dakwah satu dunia. Dan sebelum, kebetulan anak jadi DPN yang first time election, kalau kita, anak tak antum tahu ke tak, dalam ikram ni. Tapi sebelum tu anak pernah 2 kali join DPN sebagai pemerhati. Tapi dia bukan boleh saja saya datang, dia kena ada pencalonan di sana dan semualah. Dia ada penapisan dan semua orang agree, tak ada masalah untuk dia join. Sebab pembincangan dia memang pembincangan yang akan membincangkan benda-benda yang tidak boleh disebar, maknanya tak sesuai untuk public consumption. Now, kenapa Ana pernah melalui benda tu? Sebab memang mas'ul Ana atau murabi Ana memang itu part of agenda dia untuk melatih anak ke situ. Faham ke? So that's quite interesting. Maksudnya murabi yang baik sebenarnya dia memikirkan pasal perkembangan anak didikan dia tu beyond yang lekat mingguan tu lah. Dia perlu dilatih untuk memimpin ke apa. So di assign ke situ dan sebagainya. So itu persoalan. Anyway, Ana terdedah lah dengan benda ni. Tapi Ana nak cakap macam ni. Antum pernah dengar tak kat Malaysia kita ada target untuk syariah terlaksana sepenuhnya di Malaysia by tahun 2020? Siapa pernah dengar? Pernah dengar dulu? Pernah dengar. Sekarang dah terlebih pun kan? Antum tahu tak target tu digariskan bila? Dari tahun berapa dia bercita-cita untuk 2020 syariah terlaksana? Dia dari zaman amat awal dulu lah, senang cerita. Maksudnya 20 years more sebelum 2020, maknanya sebelum 2000 pun lagi lah sebenarnya. Masa zaman kita dia ada match ke? Mahathir sebut 2020 tu tahun berapa? Antum ada ke masa 2020 tu start Bitcoin? Tu zaman apa? Ke zaman anak kecil saya? Zaman kecil masa dia petrotik bawah 2020. Okey, ni cerita sampingan sikit. Masa UIA sebelum ni presiden dia presiden saya masa satu ketika Sanusi rasanya. Sanusi ke masa tu? Lepas tu dia ceritalah dia adalah dia punya kalau siapa yang familiar dengan pergolakan termasuk dalam pergolakan UMNO sendiri kan. So dia side Mahathir lah masa tu. Ni sebelum even ada pertukaran kerajaan apa semua. Tapi ketika tu Mahathir dah start dah lepas zaman Mahathir kan. So legacy Mahathir ni mula tidak dipandang tinggi sangatlah dalam kelompok tu kan. So dia cerita pasal Vision 2020 lah. Dia kata ramai orang anggap perkara terbesar dalam Vision 2020 itu ialah tahun 2020. Siapa boleh faham apa yang dia cakap? Maksudnya nak indicate itu silap faham. Betul ke silap faham? Habis tu 2020 tu apa? Siapa boleh agak? So 2020 tu apa? Kalau bukan tahun. Walaupun dikait dengan tahun tu nak capai. Tapi dia kata first kali 2020 tu timbul, boleh agak sebab apa? Okay. Sebelum tu sini tak ada pakai aspek mata, ada aspek mata. Tahu kalau sebut 2020 tahu? 2020 vision. Itu asalnya 2020 vision tu ialah 2020. Ke tak faham? Ini train sumi mata. Kalau kita kira sumi mata. Kalau 2020 vision tu paling maknanya tip top lah dua-dua mata tu kan. Macam tu kan. So sebab tu vision 2020 tu ialah kita boleh, maknanya dia nak clear tu kan. Lah tu dah alang-alang 2020 dia letaklah tahun 2020 tu. Tapi dia kata maksudnya bukanlah tahun tu sangat, tapi maksudnya
nak capai manusia jenis apa kat Malaysia ni, macam itulah dia punya bayangan tu. Anyway, so tu nak cerita dah timbul 2020 tu kan. But anyway, kita dah revise kalau kita kata 2020 tu dah anjak sampai ke 2035 antum agak kenapa kita ni main suka-suka ke letak okey aspirasi tu okey macam ni apakah punca? Dia ada banyak punca lah. Okey macam ni anak-anak Dewan nak cerita pasal dunia sebenarnya benda ni apa yang kita target adakah memberi implikasi kepada dunia? Contoh kita kata ada masalah tak kepada dunia kalau kita dapat 2020 ke 2035 ke 2050 ke 3000 ke? Maksudnya negara lain. Adakah negara lain ada masalah apa? Dalam apa Maksudnya dia kena gerak selari lah kan. Kalau kita slow, dia orang laju, nanti kita tak tertinggal macam tu. Okey, ada masalah ke? Now, kalau antum boleh baca apa yang berlaku kepada mana-mana negara yang sampai kepada satu tahap, especially yang sampai kepada tahap yang ada perubahan yang signifikan pada kerajaan, apa yang jadi kepada dia oleh kuasa-kuasa dunia, kuasa barat lah especially. Dia akan melalui satu tekanan yang bukan calang-calang tau. Kalau kita tengok mana-mana negara yang sampai je ke situ, tiba-tiba memang apa yang dia akan hadapi tu way beyond apa yang dia pernah hadapi sebelum tu. Dan biasanya dia akan collapse lah. Isu kita ialah kita semua ada target yang sama. Ideanya ialah jom kita naik sampai kita sampai sama-sama sampai jadi satu kuasa yang tak dapat dibendung. Macam idea konsep je gitulah. Masalah kita ialah dia ni sampai. Ini semua punya lembab. Dia sampai dia pukul jatuh. Ni sampai pula jatuh. Dia ada isu kan. So sebab tu kalau kita faham macam tu dalam konteks satu pasukan pun seorang buat spoil semua pun boleh collapse. So dia ada keseriusan dalam konteks kenapa kita serius dalam satu kesepakatan. Sama juga kalau satu Malaysia ni pun ada negeri yang buat slack ni dia kacau juga. Kalau kita faham benda tu, of course kita susah nak appreciate benda ni kalau kita tak terdedah dengan meeting-meeting yang di level itu. Harapan Malaysia ni antara harapan juga. Tapi maknanya diharapkan semua akan jadi satu wave yang begitu. So bila kita delay dia kacau lah semua perancangan overall sebenarnya. Now, itu satu. Untuk appreciate kenapa bila ada target-target yang ditetapkan di atas, kenapa sepatutnya kita serius untuk membolehkan dia jadi. Alah, dia orang tu suka-suka. Sebab kadang-kadang kita tak perasan apa yang kita buat kat bawah ni, kacau yang ni dan kacau yang beyond apa yang kita tahu tu kan. Itu satu. Keduanya, antara realiti yang di muhasabah besar dekat Malaysia ni, yang menyebabkan 2020 tu, susah nak capai apa yang kita harapkan syariah terlaksana sebenarnya. Satu isu ialah demografi Malaysia, which is kita Muslim tu majority tipis. Faham konsep macam tu? Maknanya percentage Muslim berapa? 60%? 65%. So dia tipis lah. Dia bukan macam kebanyakan negara Timur Tengah apa semua tu macam 90% apa semua kan. So antara bila dia shift tu menjadi satu agenda untuk tukar demografi tu dalam keadaan yang pesat nak tak ingat apa target dia, nak sampai 80% ke apa dalam beberapa tahun. Kalau tak tahu, antum pernah dengar? Kalau anak cakap macam tu, antum rasa berat tak? Nak tukar daripada Malaysia ni 60%, katalah nama tak ingat sekarang 60% jadi 80% katakan. Berapa juta tu? Berapa juta perubahan? Berapa? 60, 70, 80. Okey, 20% rakyat berapa juta? 1/5. Berapa? 6 juta. Senang tak nak mengislamkan 6 juta orang? Susah. So kalau antum perasan sejak benda ni disedari Now, kita bercakap benda ni, antum kena faham orang yang serius orang yang serius macam bila dia bincang tu memang dia nak Islam tertegak tu. Benda-benda ni jadi serius. Dia berbeza. Ada orang yang satu ada orang yang bila bincang benda ni semua berteori. Kita nak syariah dia teori. Tapi apa yang kau nak buat? Dia sembang kedai kopi je. Itu memang satu hal lah. Itu sembang je lah. Kedua, ada yang memang harap benda tu jadi betul. Tapi dia membayangkan benda tu agak magical. Macam tiba-tiba jadi. Tanpa perlu kita buat benda yang strategi apa. Contoh apa dia kata? Kalaulah solat subuh dah jadi macam solat Jumaat, memang menang. Now, dia ada benda yang positif kat situ dalam konteks
merasakan hubungan Allah apa semua tu. Tetapi adakah automatically begitu? Just kerana orang solat ramai, dia macam dia tak penting-penting. Kalau dia automatik macam tu, Nabi dengan para sahabat pun tak payah susah-susah kan. Dia padahal Nabi dengan para sahabat masjid dia memang dah macam tu dah pun. Kan? Tapi kan ada proses dia yang mencabar tu kan. So itu yang kedua, maksudnya dia macam dia tak fikir yang teknikal tu. Dia mengharapkan magically Allah bagi bantuan dan tiba-tiba jadi. Bagi orang yang serius memikirkan cara, dia akan fikir dan bila kita okey, ini satu penghalang yang besar dan dia set memang kita kena ubah demografi ni jadi. So ramai-ramai orang kena menjadikan benda tu. Kalau kita pecah jadi, maknanya setiap hari berapa orang kena masuk Islam? Maknanya kalau kita 6 juta dalam masa berapa? Kalau kita kata 10 tahun pun 6 juta 10 tahun, 600 ribu setahun. Boleh bagi tak? Sehari berapa? Ramai tu. So kalau anda perasan macam Hidayah Center semua all out lah. Dia all out. Cumanya orang dia memang amat tak cukup. Ikhwah pula tak support kan. So tu yang kita kena lihat. Tu kita baru cerita satu relung Maknanya untuk syariat terlaksana tu selain daripada isu demografi yang isu besar, ada juga isu-isu lain. So bagi orang yang serius bila kita bincang benda besar tu, dia akan menyebabkan kita agak serius. Satu ialah kalau sebagai konteks murabi, kita kena sediakan ramai orang, seramai mungkin untuk fill in semua keperluan ni. Kalau semua yang kita bawa hanya nak ilmu untuk diri masing-masing je, bila nak sampai ke situ kan? Dan dia macam itulah. So bila kita ada tugas yang besar dan dia jadi ada urgency. Adakah lepas 6 tahun baru dia start nak bergerak dan macam mana kitaran tu kan? Punyalah lama dan dah lah kita bawa tu 5, 6, 10 orang je pun. Lepas tu 6 tahun baru bergerak kan. Tu macam faham ke? Dah lah yang buat tu pula kita satu gombak ni 2-3 orang pula je buat kan. So so faham ke? So that's where kalau kita faham benda tu, dia punya urgency tu jadi yalah. Maknanya kita nak dia faham lah tu, kita nak start bina anak buah dia pula, cucu dia pula, cicit dia pula kan. Dan benda tu berkembang. Dan kalau kita tengok zaman Nabi SAW tu, perkembangan tu cepat Al-Banna pun begitu Alright, boleh faham Now, bila kita sebut benda ni, Ana nak tanya pasal sebab Al-Banna yang set up sistem usrah Antum agak dia memang cerita-cerita yang sebesar itu juga ke? Okey, Al-Banna tu bukan ikhwan kan? Antum agak tahun keberapa setelah itu bukan ikhwan, dia start usrah? Sebab anda tanya ramai orang tangkap ada anggapan dia terus buat. Tapi sebenarnya dia buat dah lepas 10 tahun tau. Then kita kata 10 tahun tak usrah tu buat apa So dia sebenarnya pergi menjelang satu Mesir, mengumpulkan orang yang nak sama-sama buat kerja besar. Sampai satu level di mana semua tempat dah ada cawangan apa semua ni. Dan benda ni perlu disistemkan, setiap orang kena pengusrahan tu pengstrukturan supaya dia jadi cantik tapi dia menstrukturkan orang yang dah siap nak berjuang. So dia punya idea dia ialah kumpulkan berjuang dan susun. Kita nak jadi terbalik tau. Kita ada, okey kita susun orang mana ada orang dan orang pula tak nak buat kerja besar pula tu. So kita susun konon-konon nak buat kerja besar dengan orang yang tak nak buat kerja besar. So tu kita stuck tau. Kita macam so sebab tu dia punya kerja, kalau kita nak faham, cari individu yang nak buat kerja besar dulu dan kita susun dia supaya dia boleh jadi satu teamwork lah. Sekarang kita susun orang tak nak buat kerja, kita latih teamwork untuk apa, tak tahu lah. Dia jadi teamwork untuk sama-sama dia faham. So kita ada like benda yang tu. So sebab tu harapnya kita bercita-cita besar dan membina cita-cita besar. Now, kemudiannya bawa kepada lokaliti pula. So lokaliti Kemalaysian ni pun satu hal juga. So dalam konteks, sebenarnya kalau dalam konteks lokaliti ni, kawasan daerah satu hal, sekolah satu hal, universiti satu hal. Dia kena faham apakah puzzle dia kepada Malaysia. Contohnya kalau anda jaga UIA, anda tak boleh nampak UIA untuk UIA. So anda kena nampak UIA ni akan supply untuk satu Malaysia punya keperluan. Dan epithelium kena fikir sama. Sekolah sama juga. Dia jangan fikir sekolah ni by the end of sekolah at least dia dapat something. Tak. Kita tengah prepare benda yang akan berkembang kemudian untuk benda yang lebih besar kan? Untuk supply satu Malaysia ni kan? So bila kita fikir macam tu, baru kita akan rasa macam urgency dia kat mana dan apa yang nak kena capai tu level macam mana.
Okey, so puzzle sekolah tak sama dengan puzzle belia, tak sama dengan puzzle IPT dan sebagainya. Bentuknya akan lain. So sebab tu kita kena faham kita punya puzzle kat mana. Now, sekejap, ini apa journey ni? Oh, okey. Now, journey perkembangan ni, so bila kita kata kita dah tahu puzzle tu, kita akan bincangkan apa flow perkembangan seseorang tu. So, para sahabat ada jalan cerita dia until Nabi SAW dah ready nak wafat. Kalau anda tanya macam ni lebih kurang nak tengok antum perasan tak benda-benda dalam sirah. Para sahabat pernah tak diredikan untuk Nabi SAW wafat? Dipersiapkan. Okey, apa yang berlaku immediately bila Rasulullah SAW wafat? Ada tak sahabat-sahabat yang jadi macam hilang punca dan sebagainya? Ada kan? Dan apa yang berlaku gitu? Ada tak yang datang dengan mengingatkan balik something ke? Apa yang kita boleh ingat? Kan Umar yang ngomong kan, Umar kata siapa yang cakap kat dia yang Rasulullah dah wafat, dia akan bunuh kan. Okey, lah tak? So Abu Bakar datang lah. Betul? Dia buat penyanyi lah. Jadi dia tenteram lah. Dia tenteram kan. Apa yang dia cakap? Dia ada bawa ayat Quran kan? Tak ingat? Oh. Tak ingat ayat mana? Yang contohnya ayat yang ada berkaitan ni, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat. Siapa hafal ayat tu? Nampak ayat macam mana ayat? Muhammad tu tak lain rasul, telah ada rasul-rasul sebelum kamu ni. Jika Nabi Muhammad mati fa imma ta'au ayat apa? Adakah kamu akan patah balik kan? Now, bila ayat tu turun sebab kalau Nabi dah wafat, baru turun ayat kamu ni kenapa, macam mana pula ayat kan? Ayat tu datang mana ni? Masa bila? Sebab ayat tu tak ada konteks kan? Dia biasanya ada konteks. So, siapa tahu kat mana ada satu peristiwa yang memang para sahabat ingat Nabi wafat. Perang Uhud. Ayat tu turun masa perang Uhud sebab exactly sebenarnya sama dah jadi. Perang sahabat dah jatuhkan pedang, tak boleh terima dan sebagainya. Peringatan tu datang. Peringatan tu jadi maknanya bila benda betul-betul jadi, ayat tu digunakan balik untuk ingatkan balik pengajaran-pengajaran tu. So, itu just salah satu sampel, dia banyak sampel bahawa para sahabat ni memang diredikan, dia macam kenapa benda tu jadi, masa tu kita tak nampak hikmah dia. Cumanya bila kemudian tu baru nampak, oh, itulah pelatihan dulu. Maksudnya sahabat ada, kemudian ada ayat yang boleh cover balik. Ayat dia wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imata aw qutila qalatum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi fa man yadurra syai'an. Maksudnya? Muhammad itu dan tidaklah Muhammad itu kecuali Rasul, dan sebelumnya pun telah diutus beberapa Rasul. Fa imata sekiranya dia sekiranya dia mati, dan kalau ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berbalik berpaling kadang menjadi kafir? Dan ingatlah sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya Allah akan memberi balasan pahala kepada orang yang bersyukur. Okay. So perang Uhud ni quite interesting lah. Siapa yang tak ni boleh revise. Dia banyak benda kat situ yang in preparation kepada benda-benda yang penting lepas tu. Satu, penting untuk kemudian Nabi wafat. Satu lagi, kalau kita tahu dia adalah pendedahan bahawa wujudnya orang munafik dan sebagainya. Maknanya sahabat lepas tu tahu secara real, oh ada orang munafik rupanya dan sebagainya. So dan dia jadi macam satu proses. Dia ada berbeza. Orang kata macam kalau lah Allah takdirkan menang, sebab Badar menang kan, dan terus menang, dia akan berbeza dengan trajektori apa yang berlaku tu. Maknanya dia berlaku macam orang kata apa, pemutihan, pembersihan barisan daripada orang munafik. Anyway, okay. Now dari segi jenis ni, ini adalah satu jenis pengalaman kehidupan manusia daripada sekolah sampai ke universiti, sampai ke dia jadi anggota masyarakat lah, bekerja. Dan biasanya itu satu jenis yang panjang lepas tu.
anda tak masukkanlah jadi orang pencen dan sebagainya. Itu pun part of journey juga, sebab ramai orang yang nak dekat dengan agama masa tu kan, dah lapang sikit. Tapi kita biasanya banyak bercakap dalam kategori ni. Ini pun satu journey juga. Now, bila kita cakap dalam konteks medan masing-masing, kita kena boleh identify, sebab kadang-kadang, saya bawa budak sekolah yang 01. Saya bawa budak sekolah yang 00. Saya bawa budak sekolah yang 02. Tu dah 3 benda yang actually berbeza. Saya buat IPT yang 01. Saya buat IPT yang 02. So, kita di mana? So, bila kita boleh identify begitu, baru senang nak cerita, so strategi kita sekarang apa? So, kalau kita tak boleh nak identify, saya pun tak tahu saya nak buat yang mana. So, nak kena identify tu dulu lah, sebab setiap fasa tu objektif kecil dia berbeza dan cara bahan semua pun berbeza. Kalau kita perhatikan tarbiyah ni sebagai satu kilang, antum nampak kilang ini terpetah. Dan hasilnya ialah ni katalah tu jundi lah, jundi yang dah siap. Dan sistem tu pula ada dia punya marhalah-marhalah dia. Tapi sebenarnya sistem tu tak bermula di situ, sebab dia ada bahan mentah yang masuk, yang melalui proses tu. Dan bahan mentah tu pula dia datang dari somewhere yang perlu dikumpulkan. Kat sini sendiri dah satu proses yang tersendiri. Biasanya kita sebut tajmik lah. Kita kumpulkan orang untuk ready diproses. So kalau kita bawa dalam ni dengan bawa kat situ pun lain. Sebab kat sini assumptionnya ialah kita membawa orang yang dah ready diproses. Kita nak make sure dia diproses dengan baik. Yang kat situ kita tak boleh nak anggap begitu. Kita masih memancing dia untuk mahu ke arah mahu diproses. Nanti kadang-kadang kita akan terpaksa bincang, sebab kalau dekat IPT ataupun di belia apatah lagi, proses ni jadi agak obvious sampai until the point yang dia rasa dia nak diproses. Dia akan ada satu proses yang agak obvious. Di sekolah mungkin dia kurang obvious sebab dia memang dah dilonggokkan, dan dia ni di mana. So kat situ jadi satu pembincangan juga. Dan how do we identify? Sebab kalau kita silap anggap dia di sini, kita treat macam di sini, sebenarnya dia tak menjadi akhirnya. Nanti kita bincang detail. Kalau kita bayangkan kita pun begitu. So kita kena juga tahu wakil dan realiti. Bila kita kita bawa medan ni, orang kategori ni, level ni, apa dia punya benda-benda kena tahu? Time available. Nah, untuk belia jarang, biasanya time dia ialah almost unlimited lah. Sebab especially kalau dia dah duduk sini, InsyaAllah dia akan duduk bertahun-tahun. Okey, dia macam agak unlimited. Tapi kalau kita kata IPT, dia masuk 4 tahun dia akan keluar. Itu je time frame yang kita ada. So planning kita kena fit that time frame lah. Kalau sekolah macam mana pula, and so on. So kena tahu benda tu sebelum nak boleh start nak cerita apakah plan dia. Kalau anda dulu pernah bawa Intact pusat persediaan untuk pelajar ke overseas, lagi lah lepas 2 tahun ataupun lepas tahun setengah ataupun lepas tahun tengok program apa, dia dah fly. So apa je yang kita nak capai dalam masa setahun ni? So dia jadi macam guna flow yang universiti biasanya 4 tahun tu tak boleh. Sebab dia jadi macam tengah-tengah jalan dia habis. So dia kena satu proses yang lengkap supaya dia keluar tu something kan. Itu opportunity dan juga constraint. Macam mana pula? Faham ke benda ni? Contohnya apa? Kalau IPT dia ada opportunity dia ialah dia kurang, sebab antara opportunity constraint ni, kalau contohnya kalau kita beza budak IPT dengan sekolah, ialah keterikatan dengan parent, kebenaran parent dan sebagainya kan. Maknanya di IPT dia dah, especially kalau dia duduk college ke duduk rumah sewa ke, dia more kepada dia nak datang tak nak datang kan. Kalau sekolah dia ada edit lagi, dia nak datang pun, especially kalau kita buat luar waktu sekolah lah contohnya kan, ataupun constraint dia kena buat waktu sekolah je. So dia ada pembincangan yang macam-macam kat situ. Kita kena faham juga, kalau IPT pula dia ada semester tu ada berapa bulan, start semester ada minggu exam, ada cuti, ada kali balik kampung. So kena faham benda tu lah. Similarly sekolah, belia mungkin setengah-setengah benda tu dia tak ada rigid sangat constraint. Cuma opportunity tu jadi kat mana opportunity dia lah. Nak cari kat mana nak berkumpul. Sebab IPT sekolah betul lagi, nak mengumpulkan tu the easy part. Tapi nak memahami macam mana nak bagi jadi tu the tricky part lah. Kalau belia ni nak kumpul tu pun satu cabaran sebenarnya. Macam mana nak kumpul dia orang ni? Macam mana nak jumpa dia orang in the first place? Dia orang ni kat mana sebenarnya? And so
Itu so kita nak kena faham benda tu kan. Then baru kita wujudkan timeline Bila kita ada timeline pun, sebenarnya ada dua versi ataupun dua jenis timeline yang kita perlu ada lah ataupun aware. Satu adalah perkembangan medan. Perkembangan medan contohnya adalah, contohnya kita ada nak buat kat sekolah ni kan, ataupun IPT ni, dan kita start from zero. So aku nak dalam masa 2 tahun ni dah ada satu usrah, lepas tu dah berkembang. Itu contoh timeline medan. Timeline ni lah kalau kita cakap gombak kan. Beli gombak, sekarang ni tak ada. Harapnya lepas 2 tahun ada apa, tu satu timeline lah. Dan satu lagi ialah timeline binaan tu sendiri. Orang yang start ikut tu beberapa bulan lepas tahun ataupun lepas satu semester, apa dia punya perkembangan individu. Dan of course bila kita cakap pasal perkembangan binaan ni, dia akan jadi overlapping lah. Maknanya orang yang masuk batch ni dia akan jalan timeline dia, batch depan dia dah sampai sini, orang yang baru kat sini pula kan, dia akan ada dia punya macam tu kan. So nak kena ada dua-dua lah, kita kena faham dua-dua So medan kita sebenarnya kat mana? Dah ada banyak usrah ke, ada apa-apa, dan macam mana kita nak progress supaya bila kita cakap progress tu dia jadi macam setiap medan tu nak kena ada clear aspirational goal lah hujungnya. Contohnya kalau anda jaga UIA tu, dia agak berbeza Najah nak buat usrah supaya dia lepas grad dia boleh ni, dengan sebab UIA itu sepatutnya dia berkembang sampai dia satu self-sufficient. Kedua dia boleh bantu sekolah contohnya. Sepatutnya by right dia boleh turun alamin, dia suruh SBPI. Tapi untuk sampai ke situ panjanglah ceritanya. Macam nak cukup orang ni, sekarang nak cukup untuk UIA pun tak cukup. BMI yang ke belakang tu pun tak dapat nak tolong. Contohnya kan. So itu contoh perkembangan medan So contohnya macam kalau sekolah, nak tak pasal lah apa je punya projection tu. Adakah sekolah pun nak sampai boleh tolong sekolah depan, tak tahu, ataupun tolong sekolah rendah, atau wallahualam lah apa maknanya perkembangan dia tu kan. Begitu Right. So timeline yang kita akan bincang hari ni agak fokus kepada binaan lah. Kecuali tapi anda buka juga kalau antum nak membayangkan medan tu macam mana. Tapi kita akan bincang agak detail pengambilan binaan, sebab nanti bila kita cakap pasal kita nak bawa apa semua tu, kita cakap pasal binaan tu punya fokus kita zoom ke situ. Bila cakap pasal perkembangan binaan, satu ada objektif yang kita kena clear. Objektif ni pula terpecah kepada dua. Main objektif maksudnya kalau sekolah sebelum dia SPM apa nak capai, dan milestone tu ialah setiap tahun ke contohnya kan. Kalau IPT tu macam tu lah, by hujung 4 tahun dia jadi apa, dan hujung setiap tahun tu jadi apa tu milestone dan main objektif. Kedua, bila dah ada tu apakah flow dia. So maka ni adalah dia punya stages of development. Dan ketiga, bila dah clear benda tu, ditakwimkan supaya keluarlah tarikh-tarikh untuk apa yang kita buat. Dan bila dah ada benda tu pula, ni dah sampai paling teknikal. So siapa PIC dia, program ni bentuk apa, So itu dia punya macam ni daripada besar sampai ke kecil apa yang kita nak buat Kadang-kadang ada setengah-setengah tempat tu dia terus lompat ke sini Tahu-tahu takwim tu dah keluar. Yang paling best, bukan paling best, macam ni dia jadi macam template je lah. Kita takwim setiap bulan ni kita nak ada daurah nak isi apa? Tengok je lah senarai. Ini boleh kot, dia boleh kot. Dia macam dia tak ada direction tau. Dia tak ada dari awal tu. So yang macam tu dia jadi macam proses tu jalan, tapi kita sebenarnya tak ada clear direction nak bawa orang ke mana dan macam mana nak track perkembangan dia. Note, revision is part of the process. Of course, bila kita dah plan pun kita selalu buat postmortem, biasa buat kan lepas program. Tapi biasa kita guna tak untuk program lain? Macam habis program kita buat postmortem, tapi jarang kita nak buat program ni. Postmortem lepas-lepas apa cerita, jarang kita ambil. So apa makna postmortem tu? Dia mungkin bermakna bagi individu tu adalah pengajaran-pengajaran, tapi dia macam tak secara structured digunakan untuk seterusnya kan. Dia mau kepada next time kena ingat sikit lah punya. Tapi nasib lah untuk kalau dia teringat ke apa, dia macam tu kan. Itu satu hal itu satu hal yang perlu dibaiki lah. Keduanya ialah adakah dia mempengaruhi decision making. Contohnya macam kita dah plan dah bulan ni daurah, bulan depan daurah untuk bawa ni. Tapi besoknya apa ni macam tak capai lah benda tu. Perlu revise balik tak? So decision making tu sepatutnya berlaku juga.
Maknanya dia tak boleh macam tutup mata je, macam tak capai pun jalan je lah. Sebab kadang-kadang, especially kalau yang kita nak cover tu yang bertingkat Maknanya kalau dia tak faham macam ni, kita nak sumbat mana ni, dia tak boleh masuk contohnya. Nanti kita akan tengok ada benda yang tak ada kaitan. Faham ke tak ada kaitan? Maksudnya kita pergi bab seterusnya pun tak pening. Contohnya fiqah. Kalau dia termiss ataupun dia tak faham taharah, kita ajar solat, dia boleh faham solat tu. Bukan dia macam jap saya tak boleh faham lah solat ni. Oh, rupanya tak belajar taharah lagi. Dia tak macam tu. Dia macam modular kan. Dia boleh ambil modular. Tapi ada benda, especially benda-benda bersifat kefahaman dakwah ni, dia tak boleh lompat. Kalau orang yang tak mengimani dia perlu berdakwah, tiba-tiba kita nak cerita pasal jemaah, memang tak masuk. Dia akan jadi apa yang berlaku kat masyarakat duk gaduh. Dia jadi gaduh lah. Kalau orang yang macam mana, dia sampai dakwah dia tu menyebabkan dia terpaksa fikir, kalau dakwah ni nak capai benda yang besar ni, impossible buat seorang, sebab tu nak bincang pasal jemaah. Orang macam ni, dia tak sebab gaduh sebenarnya. Boleh bang macam tu? Sebab dia sebab bekerja dan perbincangan dia pasal berjemaah tu adalah untuk membuat kerja So biasanya orang yang bergaduh ni jenis orang yang tak buat kerja, sebab tu masa terlebih nak gaduh tu. So tu satu masalah dan sebab itu banyak perbincangan sebenarnya tak sesuai dibawa ke masyarakat pun. Sebab dia jadi contoh apa sebenarnya sekarang ni kalau kita tengok di sosial media, banyak perbincangan yang sebenarnya sepatutnya dia dalam ruang lingkup ulama lah basically, especially perbincangan yang amat-amat kecil-kecil pasal akidah, ayat sifat. Dia sebenarnya cerita-cerita yang sepatutnya dalam medan dia saja, tapi bila bawa masyarakat ni dah jadi sibuk dengan benda tu. So tu unfortunate lah. Now kalau kita cakap planning persiapan bahan usrah kat mana? Kalau kita ada cerita tadi kan, semua ni. Bila kita cakap bahan usrah, bahan nak cover yang mana apa semua tu, dia masuk cerita kat mana agaknya? Dia dah sampai ke bawah Sebab kat bawah ni dah macam setiap program tu apa, dia sebenarnya lagi kecil. Tapi of course dia berbandukan objektif kat atas tu. Tapi maksudnya dia bila dah ada semua benda tu, baru kita boleh kata okey, sebab tu lah bulan ni kita cover benda-benda ni supaya boleh bina kefahaman dia macam ni. Faham? Dia bila dah ada benda tu baru masuk Okey. Now lagi beberapa slide je sebelum kita ni. Okey, main objektif ialah bila selesai tempoh tu apa hasilnya. Milestone tu ialah setiap senggak masa tu apa hasilnya. Ni dia just pendetailan Flow tu adalah berdasarkan milestone tadi. Ni nak kena lukis sebenarnya. Tapi boleh bayang ke? Tak boleh. Tak apa, nak cover ni dan kejap lagi kita shift kepada kita kena susun sikit supaya kita boleh menconteng-conteng berdasarkan milestone tu. Mana tak lukis pula dalam slide ni. Apa flow dia dan susul wasilah Kemudian berdasarkan flow dan susunan tu takwim boleh dihasilkan. Lalu tu untuk setiap wasilah program perlu tetaplah sampai PIC dan sebagainya. Alright. So theory is valid but until put into practice it's valueless. So teori-teori ini memang perlu difahami. Tapi kalau kita tak practice, dia tak ada makna lah. Alright. Specific. Okay. Ni ada jadi ingat. Okay. Antum ni. Okay. Perbincangan untuk ditangguhkan ni. Antum sebenarnya dah dispesifikkan untuk satu medan, keduanya binaan yang tertentu ke?